Dan jom sekarang saya akan pergi ke bahagian dalaman pula, iaitu benda ni common problem dan masalah ni perlu tuan-tuan ambil maklum. Sebabnya kalau jadi kat tuan-tuan, kos dia pun boleh tahan juga, dan dia ambil makan masa tuan-tuan lah kalau tuan-tuan stranded tepi jalan ke atau outstation ke, iaitu ESL. Apa tu ESL? Sebenarnya ESL ni adalah steering lock, electronic steering lock, di mana dia terletak dalam ni, dalam steering ni. Kalau tuan-tuan yang dah biasa pakai Mercedes, tuan-tuan akan tahu kunci Mercedes yang pakai jenis ni, tuan-tuan masukkan, pusing kan. Yang ini ESL yang problem selalu ni jadi adalah di mana tuan-tuan masuk kunci, tuan-tuan cuba dengar bunyi dia. Yang ini masih sihat, masih cergas lah, di mana disedut kuat dan bunyi dia pun bunyi sihat. Dengar ya. Kalau saya cabut, bunyi cengat tu, itu adalah bunyi steering lock. Dia activate dan deactivate. Bila tuan-tuan cabut kunci, steering dah lock balik. Bila cucuk kunci, dia unlock balik steering lock. Jadi benda ni common problem, bukan saja di W04, W212 pun pernah jadi. Mana yang pakai benda yang ESL ni, pakai key fob macam ni. Jadi pertama sekali tuan-tuan dapat kunci kereta, tuan-tuan cucuk dengar bunyi. Kalau bunyi macam ni, maknanya tak payah risau, condition memang elok. Kalau bunyi dia perlahan, slow, bunyi dia cengat, atau bunyi memang lagi slow, atau tak ada bunyi, itu masalah lah untuk tuan-tuan. Sebabnya bila dah bunyi slow, maknanya benda tu dah nak rosak. Tunggu masa je. Kalau tak ada bunyi, lagi parah lah. Sebab tuan-tuan pusing ni, nak start tak boleh. Macam ni, tengok dia tunjuk mileage. Bila saya pusing, dia tunjuk benda lain. Bila saya pusing lagi, keluar semua indikator tu kan. Maknanya nak ready untuk start. Kalau ESL dah kaput, dia dah memang rosak, tak ada bunyi, tuan-tuan pusing sampai macam ni pun dia masih tunjuk mileage macam tu. Dia ingat masih off. Jadi tuan-tuan akan stranded tepi jalan lah, tak boleh start. Dan banyak pemilik dah kena, yang mana yang beli second hand baru nak enjoy, tiba-tiba tak boleh start lah. Benda ni yang common problem. Jadi harga dia untuk ESL ni sekarang murah lah. Kalau tuan-tuan tanya saya 10 tahun dahulu, masa kereta ni pun baru lagi, memang mahal, beribu-ribu. Tak sanggup nak dengar untuk buat steering lock saja. Sekarang ni dah banyak kedai luar boleh buat, dan jimat poket tuan-tuan, iaitu kalau bypass, harga dia dalam RM400. Kalau bypass, apa dia buat kalau bypass? Bypass maknanya tak ada steering lock dan tak ada bunyi. Maknanya tuan-tuan cucuk tak ada bunyi, biasa, tak ada sedut cengut-cengut, tak ada. Jadi dia tak ada steering lock lah. Itu bypass, murah lah. Kalau tuan-tuan nak fix balik, nak pakai balik, ada steering lock, ada bunyi ni, dalam harga 600 hingga 800. Mungkin ada tempat lain lagi mahal lah kot, sebab ada yang spend sampai beribu untuk nak buat benda ni. Tapi sekarang ni dah tak adalah mahal macam dahulu. Dan kalau tuan-tuan nak bypass boleh, nak fix balik boleh, terpulang ikut selera masing-masing. Kalau tanya saya, pendapat saya adalah saya nak fix balik, sebab saya nak dia macam original balik, di mana dia ada steering lock untuk safety jugalah. Walaupun dia ada alarm system, immobilizer lah apa, tapi saya nak macam original, di mana saya nak ada dengar bunyi ni. Ni elok, ini masih elok lagi, jadi tak ada risau lah. Dan kalau bypass pun tak ada masalah sebenarnya. Bypass maknanya lepas tu tak akan ada masalah sampai bila-bila lah, sebab dia dah tak ada steering lock, dia tak ada nak buat bunyi ke apa benda-benda tu. Tapi kalau fix ni, tengoklah lah, ada orang boleh tahan bertahun-tahun, ada yang tahan 6 bulan, ada yang tahan 3 bulan, ikut nasib. Tapi kalau tanya saya nak fix balik lah kalau benda ni satu hari nanti rosak. Tapi sekarang ni Alhamdulillah dah umur kereta ni dah 11 tahun, tak silap, 11-12 tahun lah. Masih elok, masih cergas. Tip of the day lah untuk ESL ni adalah, iaitu saya suka kalau bila parking, saya start, ada orang bila parking dia suka sengit macam ni, and then dia off. Ada yang suka macam ni, itu terpulang lah. Tapi kalau saya nak jaga ESL, kalau tuan-tuan pun nak ikut jaga ESL ni, adalah sebab saya pernah baca benda ni 9 tahun dulu, 10 tahun dulu orang cerita pasal ESL ni. Benda ni tuan-tuan kena make sure steering straight every single time tuan-tuan park kereta. Macam ni pak, straight, tak ada macam ni, tak ada yang macam ni, atau pusing sampai habis ke, tak ada. Sebab kalau buat macam pusing-pusing ke tak straight, dia akan bagi stress dekat dunia steering lock ni, di mana steering lock akan cepat rosak lah. Jadi
Ini saya punya nak jagalah. Mungkin ada orang lain ada pendapat masing-masing, tak perlu buat macam tu ke apa ke, tapi ni kalau tuan-tuan tanya saya, itu cara saya jaga sampai sekarang dia elok. Bila straight dia nak lock pun senang. Tapi kalau saya cubalah, sebab saya jarang buat macam ni, memang tak ada buat lah, sebab saya tahu saya tak nak ada masalah kat steering lock macam ni kan. Off boleh juga, nampak dia masih kuat, tapi saya tak nak bagi stress kat steering lock tu. Better buat straight lah. Dan itu tips saya lah untuk ESL ni. Seterusnya tuan-tuan ialah bahagian headrest, di mana ini headrest dia. Headrest ni dia, kalau tuan-tuan tengok di bahagian bawah ni ada tulis Neck Pro. Saya tak tahulah kalau boleh nampak kamera ni. Neck Pro ada yang setengah tulis pre-save, di mana Neck Pro ni adalah safety features, iaitu bila tuan-tuan ada kena langgar kat belakang macam ni, saya tunjuk, kalau ada orang langgar belakang, secara semula jadi kepala kita akan melantung ke belakang. Bila melantung belakang akan jadi whiplash. Whiplash tak elok lah. Di mana untuk prevent daripada whiplash, Mercedes buat Neck Pro ni, dia sambut kepala atau tengkuk tuan-tuan daripada whiplash ke macam tu kepala. Jadi benda ni terjojol keluar. Mana kat sini ni position dia. Tuan-tuan ni position headrest normal macam ni. Bila ada accident atau ada brake emergency ke apa, dia akan terkeluar. In case of a rear impact exceeding a preset threshold, Neck Pro active head restraints move forward and slightly upward, reducing the distance between the head restraint and the front seat occupants' heads. This action helps limit the rearward travel of their heads, thus reducing the possibility or severity of whiplash-type neck injuries. Dia akan nampak isi dalam ni dia pakai, bila jadinya tu spring tu akan tolak. Bila nak masuk kembali ada cara dia kalau dapat buat betul dan barang kat dalam tak ada patah ke apa, boleh masuk balik. Tetapi kalau berdalam ada benda patah, kena fix balik lah. Kalau tanya dealer akan minta tukar headrest baru, satu baru ni pun 900 ke atas, mahal. Jadi nak jimat poket tuan-tuan, repair balik atau tak ada Neck Pro, maknanya ikat balik lah ke dalam, maknanya tarik balik dalam, maknanya jadi headrest normal lah. Ada banyak choice yang tuan-tuan boleh buat, sama ada nak tukar baru ke, nak fix balik, atau kalau boleh tolak balik dalam lah. Ini so far original, tak ada terkeluar. Kalau terkeluar akan nampak isi dalam, dia akan terjojol keluar, tak cantik lah. Jadi itu common problem untuk W204 ataupun model-model lain. Jadi kalau dah nampak benda tu terkeluar, tuan-tuan ada dua je boleh fikirkan. Sama ada dia kena langgar kat belakang, benda tu activate, atau dia brake emergency, benda tu tertanggal. Dan tambahan pula ketiga adalah benda tu memang dah nak terkeluar sendiri, maknanya benda tu dalam dia patah ke atas spring dia memang nak tolak sendiri lah, tanpa ada kesan daripada accident ke apa ke. Jadi itulah dia common problem juga untuk W204 di bahagian dalaman ni. Terusnya central locking system, iaitu saya tunjuk contoh yang elok lah, yang tak ada problem. Tekan sekali dia lock, tekan unlock dia sekali naik. Ada yang problem dia adalah di mana tekan dia akan bergerak lebih daripada sepatutnya, ataupun tuan-tuan nak takluk kat pintu, dah unlock ke lock ke, dia dah patah mekanisme dalam dia, atau handle ni dah jadi macam ni, dia dah sepatutnya macam ni, lepas tarik balik dia tak, dia dah patah ke apa. Dan benda ni common problem. Harga dia pun tengoklah, kalau buat sendiri jimat lah, tapi kalau suruh workshop buat dalam 200-300 jugalah. Dan tu common problem, nak jaga dia. Ini tips dia. Tips saya boleh bagi adalah bila kita bawa, kalau tengok setting lah, kalau setting auto lock ni, auto lock bila lebih daripada 20 km dia akan auto lock. Nak unlock balik, nak buka, tekan button baru buka. Janganlah bila lock macam ni tuan-tuan buka, tarik macam tu. Tarik macam tu yang boleh bagi stress dekat dia punya mekanisme dalam ni. Kereta pun dah berusia. Jadi saya selalu buat adalah bila dia lock sendiri, saya make sure kalau nak buka pintu, unlock dulu. Kalau pintu belakang pun macam tu. Kalau ada orang duduk belakang, saya cakap bila nak buka pintu bagi tahu. Jadi saya tekan, jadi nampak ni, senang nak buka. Kalau benda ni lock, dia ada tension kat benda ni boleh patah lah. Kalau nak jadi jugalah. Jadi itu tips saya lah untuk nak jaga benda ni. Ni pun tak pernah tukar, sana pun tak pernah ada buat problem. Jadi alhamdulillah memang okey lah, kereta ni pun elok lah condition dia. Jadi itu adalah common problem untuk W204 central locking system. Dan
hari sekali. Rasanya dah lebih daripada dah lebih kot 10 perkara. Adalah di mana steering. Kalau ini manual, naik turun manual, tak ada masalah. Siapa yang pakai manual, alhamdulillah, tuan-tuan takkan ada masalah lah. Kalau nak jadi tu jarang lah ada masalah manual. Ni yang auto, di mana yang auto adjust ni, kalau tuan-tuan cabut kunci dia naik, bila cucuk kunci start dia akan turun. Common problem adalah di mana mekanisme gear dalam dia haus, steering dah tak boleh nak bergerak. Maknanya ada yang dah stuck ke atas, ada yang stuck ke bawah. Dia akan yang problem yang atas bawah ni. Yang ke depan belakang ni takkan jarang lah. Tapi yang atas bawah, ini common problem lah. Dan cost dia dalam 500-600 lah untuk tukar gear dia, nak buka lah apa, kerja dia agak rumit lah. Jadi biar workshop buat. Tapi itu common problem di mana siapa yang pakai electric steering adjustment ni akan ada masalah tu. Dan kalau yang beli, kita nak beli 204 second hand, tengah cari 204, make sure lah kalau benda tu masih berfungsi. Kalau tak syok lah, steering tegak sangat, tak boleh nak adjust ikut kesesuaian kita lah. Dan tip saya adalah tuan-tuan jarangkan pakai electric adjustment tu. Maknanya tuan-tuan dah adjust, contoh ke bawah macam ni, tuan-tuan dah selesa dah. Maknanya jangan duduk naik turun. Duduk naik turun tu boleh adjust kat setting. Tak silap saya boleh easy entry. Dia tulis itu easy entry, offkan je. Sebab memang syok seat ke belakang, steering naik, and then cucuk kunci balik start, dia turun. Tapi kena faham, tuan-tuan beli second hand. Bila beli second hand ni, sebelum ni dah berapa banyak kali first owner duk cucuk, cabut kunci, benda tu gerak turun naik turun, tapi sampai ke tangan tuan-tuan dia dah rosak. Nanti tuan-tuan kena belanja duit lagi. Jadi itu tip saya lah. Kalau tak nak ikut pun tak apa, tapi kalau nak biar elektrik berfungsi lagi lama adalah jangan pakai selalulah. Jadi tuan-tuan, dah sampai ke penghujung video 10 perkara yang tuan-tuan perlu ambil maklum sebelum membeli Sikla W04. Dan perkara yang saya beritahu ni adalah common problem dan juga part of wear and tear memakai. Jadi kalau saya ada benda yang saya terlupa nak beritahu dalam benda perkara yang tuan-tuan perlu ambil, InsyaAllah saya akan tambah lagi di ruangan komen atau description apa yang tuan-tuan perlu ambil maklum. Perlu check dulu apa problem-problem yang ada kat kereta second hand yang tuan-tuan minat tu. Dan saya doakan tuan-tuan yang mana nak beli Sikla W04 tengah mencari, saya doakan tuan-tuan dapat yang lebih terbaik lah. Tak ada masalah, tak banyak masalah, dan tak perlu membelanja duit banyak-banyak untuk repair sahaja. Jadi itu saja pada hari ini. Seperti biasa tuan-tuan, jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe.